Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi dalam episod Borak Santai SKB, Rakyat Cana Peniaga Petika. Jadi apa khabar Azrin? Alhamdulillah sihat Tuan. Tuan Betul. sihat? Saya pun Alhamdulillah sihat. Sehingga sekarang ni masih sihat lah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sekarang ni peningkatan berlaku dalam sakit COVID. Kita dah mula orang kata menerima berita-berita peningkatan daripada Kementerian Kesihatan. Maksudnya dah kita kena ada risau sikit lah. Kena ada kerisauan sikit. Tapi yalah, insyaAllah kerajaan melalui agensi-agensi ataupun kementerian terbabit akan mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan lah. Untuk memastikan kesihatan rakyat Malaysia terjaga. Situasi terkawal. Dia tak perlu panik lah. Yalah, macam kita mendengar baru ni ada statement daripada Yang Menteri Kesihatan berhubung dengan peningkatan lah berlaku dalam COVID ni. Situasi semasa COVID pada waktu sekarang Tapi cuma saya lah Puan Azrin, dari segi kita sebagai rakyat Malaysia kan, jadi kita perlu mematuhi lah SOP. Kita dah melalui fasa dulu semasa zaman PKP kan, kita dah patuhi SOP. Saya ingat kita kembalilah patuh tanpa menunggulah sebenarnya daripada kerajaan. Jadi kita dah faham contoh macam pemakaian pelitup muka di tempat yang sesak kan. Penjagaan orang kata tu penjagaan diri kesihatan, kebersihan kan. Tangan basuh kan. Sebenarnya saya melihat adalah satu orang kata peringatan semula lah. Mungkin mungkin saya sendiri dah rasa selesa setelah setahun lebih. Kita rasa macam COVID-19 tu dah mula reda, tapi sebenarnya dia masih lagi berlega. Masih. Jadi ni antara orang kata satu lagi fasa untuk memperingatkan balik. Kita tak boleh lalai lah. Tak boleh lalai. Kena jaga masuk kita dan juga ahli keluarga kita. Kena jaga-jaga. Bila ada makluman berkaitan peningkatan kes tu lagi mengukuhkan bahawa situasi sekarang ni lagi kita perlu berjaga-jaga. Betul. Sekarang ni orang kata dah fasa endemik, di mana orang kata negara pun dah dibuka kepada pihak-pihak luar. Jadi that's why kita kena lebih cakna lah. Kena lebih orang kata ambil langkah untuk pencegahan, macam tadi memakai topi muka, ataupun kalau ada gejala tu kena cepat-cepatlah test. Test sama ada ujian kendiri tu kan, pergi ke fasiliti kesihatan yang terdekat. Tapi pastikanlah suntikan telah diambil lah. Suntikan yang jadi perlu diambil lah. Jadi apa yang kita nak bincang pada ni Puan Azrin? Bila kita sebut COVID ni, apa kaitan dengan KPDN ni? Sebenarnya kita nak walaupun kita melihat situasi ini dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan, tapi kalau kita perasan dalam statement-statement yang dikeluarkan tu ada menyentuh pasal penjagaan diri, pemakaian pelitup muka, tes hujan. Sebenarnya itu adalah antara perkara yang berkaitan juga dengan skop tugasan di bawah Kementerian Perdagangan dan Kos Sara Hidup. Itulah macam mana kita sebut sebelum ni dalam episod-episod dahulu ni, KPDN ni dia tak dapat lari tau. Bila sebut tentang barangan, keberadaan barangan, jadi mau tak mau dia memang akan babitkan KPDN. Pada pihak kami ni ada skop kesihatan kan. Sebelum ni kita ada sentuh pasal binaan dan sebagainya. Ini adalah dari aspek kesihatan pun KPDN turut berperanan. Supaya orang kata tu komplement fungsi kementerian yang lain. Kementerian ataupun agensi lain. Jadi bukan setakat barang makanan. Itu hari kita pun ada sentuh tentang bahan binaan. Hari ni kita nak sebut tentang ataupun nak share dengan tuan-tuan perempuan penonton berhubung dengan komuniti kesihatan ni, iaitu topeng pelitup muka ataupun face mask dan juga kit ujian kendiri ni. Jadi that's why hari ni kita akan share sikit sebanyak supaya mungkin tuan-tuan perempuan penonton di luar dapat memahami lah apa peranan kami di dalam orang kata isu COVID ni. Betul. Isu COVID ni. Jadi itulah apa yang kita nak share pada ni Puan Azrin. Mungkin kita seperti barang-barang kawalan yang lain, kita sebenarnya dalam siri Borak Santai ni kita nak bercerita atau berkongsi untuk memberi pemahaman. Bila kita sebut pasal pelitup muka, topeng muka dan test kit ni, mungkin dari aspek perundangan kita nak
berkongsi lah tuan supaya faham mengapa pelitup muka, topi muka ni kita kawal. Tapi yang bagi saya, bagi saya yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan boleh bayanglah pelitup muka tu macam mana dan juga test kit tu macam mana lah. Ya, sebab kalau kita tengok sekarang kan pelbagai bentuk, fashion. Bentuk jadi fashion pula. Tapi dalam konteks undang-undang ataupun yang kami nak sebut nanti ni, dia ada lah. Ada kategori spek tertentu lah. Bukan yang jenis macam ada setengah tu sebagai aksesori berbentuk macam-macam. Jadi bukan itulah. Sedondon pula dengan baju pun ada. Sedondon dengan baju pun ada. Berbentuk tengkorak pun ada. Saya tengok itu hari. Jadi bukan yang tu. Jadi mungkin kita boleh share sikit. Yang pertama mungkin kita nak sentuh tentang pelitup muka ni ataupun face mask ni. Untuk makluman penonton, tuan-tuan dan puan, face mask ni sebenarnya telah diwartakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 pada 26 Ogos tahun 2009. Dikuasakan 26 Ogos 2009 di bawah Perintah Kawalan Bekalan Barang-barang Kawalan 2009. Yes. Sebenarnya dah lama tuan-tuan dan puan. Dia tapi ialah COVID baru datang kan. Tahun 2020. Tahun 2020. Tapi ini undang-undang ni sebenarnya dah wujud sebelum ni lagi. 2009. Agak-agak ketika tu ada apa yang Puan Azrin yang menyebabkan KPDN mewartakan. Sebelum signifikan kita kan barang kawalan tu warta mesti ada ada sebab. Mesti ada isu. 2009 dan sebelum ni apa yang sering berlaku. Yes. Saya ingat ialah sebahagian besar daripada kita mungkin sedarlah bahawa tentang jerbu ni. Kita sebenarnya negara yang selalu dilanda jerbu. Jerbu yang diimport jerbu yang diimport yes. Ataupun haze yang diimport daripada negara jiran kita. Tapi alhamdulillah sekarang ni nak agak dah okey, tapi sebelum-sebelum ni memang setiap tahun kita akan menerima kesan daripada jerbu yang merentas sempadan ni. Jerbu yang merentas sempadan ni ialah ditiup oleh angin dan sampai ke Malaysia dan akhirnya menyebabkan KPDN ketika itu melihat benda ni untuk memastikan bahawa bekalan topi muka tu mencukupi untuk kegunaan orang awam lah. Kegunaan rakyat Malaysia. Lagi satu pula kita tak nak nanti ada pihak-pihak yang mungkin mengambil kesempatan. Ya, betul. Salah satunya mengambil kesempatan mungkin menaikkan harga menaikkan harga yang tidak munasabah, manipulasi pasaran, menyorok dan sebagainya. Barang tu dicari oleh orang, demand tengah tinggi. Tak mustahil ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan. Jadi that's why kita wartakan topeng muka ataupun pelitup muka ni sebagai barang kawalan lah. Barang kawalan di bawah perundangan yang telah Puan Azrin sebut tadi ni, supaya senang KPDN memantau keberadaan, supaya tidak berlaku penyelewengan dan sebagainya. Dengan erti kata lain tuan, nak pastikan dia cukup. Bila kita nak guna, rakyat nak guna, ada mudah didapati. Jadi that's why apabila datangnya COVID, jadi undang-undang ni memang dah sedia ada pun. Jadi senanglah kita nak kuat-kuasakan bagi memenuhi pula keperluan ketika era pandemik mungkin waktu COVID. Tu kita tak jangka pun masa tu yang situasi semasa adalah jerbu. Yang kerap dihadapi oleh rakyat negara kita, tapi kita pun tak sangka sebenarnya COVID sebenarnya adalah situasi lain. Satu penyakit yang memang kita memang tidak ada siapa pun yang menjangka lah. Tapi alhamdulillah lah. Di KPDN ni kita ada perwataan yang berkenaan topeng muka ni ataupun pelitup muka ni. Bertepatan lah tuan, kita wartakan topeng muka tu untuk jadi dia sebenarnya dapat membantulah untuk memastikan ketika itu tentang keperluan ataupun keberadaan pelitup muka ni untuk kegunaan rakyat Malaysia lah. Jadi kita tengok pula jenis-jenis pelitup muka ni macam saya sebut tadi. Kategori yang macam mana macam mana ni? Wajibkan undang-undang. Pertamanya tuan, topeng muka pembedahan atau yang satu lapisan. Dia satu layer lah. Satu layer ataupun satu ply kita namakan topeng muka pembedahan atau perubatan. Tapi satu lapis lah. Tapi ini pun agak jarang yang kita ni. Jadi yang keduanya topeng muka pembedahan juga. Perubatan yang dua lapis. Gelung telinga. Dia satu selit. Loop. Ear loop. Yang maksudnya yang kita sangkut di telinga tu. Dia ada yang ikat kan. Sekarang ada macam ada sangkut. Yang masuk kepala, ada yang hijab dan sebagainya. Yes. Gelung telinga. Itu yang dua lapis Tadi satu lapis, ini yang dua lapis. Dan yang seterusnya topeng muka pembedahan perubatan. Sama juga. Tapi 3 lapisan. 3 lapisan. Yang ni yang gelung, yang selit telinga tu juga yang ikat tu. Ikat yang apa ni? Tali tu. Ini yang
Yang ini yang selalu kita nampak lah. Yang banyak dipahamkan yang ini yang diproduce banyak dikeluarkan oleh kilang-kilang yang terdapat di Malaysia ni, yang mengeluarkan yang 3 lapis tadi ni. Yang 1, 2 tu memang jarang lah. Yang memang jarang. Dah kurang, mungkin ada tapi tak banyak lah. Memang tak banyak lah Tapi yang 3 ply ni ataupun 3 lapis ni yang paling banyak sekali yang dikeluarkan. Yang terakhir tuan, okey, topik muka pembedahan N95. N95 ni. Dia agak berpattern sikit. Tajam sikit lepas tu. Yes. Itu pun kita wartakan sebagai barang kawalan dia N95 ni ialah kalau dalam kebanyakan orang ni dia lebih kepada yang 3 ply tadi, 3 lapis tadi. Yang N95 ni pun dia jarang-jarang lah, bukan semua lah yang memakai ni, ada tapi agak jarang-jarang lah. Tapi ini pun di bawah undang-undang yang tadi ni kita kawal lah. Kita jadikan sebagai barang kawalan Jadi ada 4 tadi yang kita telah jadikan sebagai barang kawalan di bawah perundangan peraturan-peraturan Kuala Bekala 1974 tadi ni. Jadi ini yang kita kawal. Jadi cuma satu saya nak pesan ataupun nak maklumkan kepada sini bahawa dia hanya barang kawalan ni, kita bukan rejim pelaksana tau. Dia tidak dijadualkan. Kita tak jadualkan. Bila disebut jadual tu, seperti mana kita share sebelum ni, dia memerlukan satu lesen. Untuk menjalankan urusan negara. Tapi untuk topik muka ni kali ni memang kita tak ni, just kita sebagai bank kawalan. Maksudnya siapa yang nak berniaga secara borong dan runcit dibenarkan, ataupun kilang dibenarkan tanpa ada memohon lesen lah, tanpa memohon lesen CSA daripada KPDN. Ya. Jadi kalau berjadual tu itu memang kena satu lesen lah. Okey, selain itu apa Arin? Kalau kita sebut sebagai barang kawalan, mesti orang kawasan dia adakah harga ni dikawal oleh kerajaan? Harga ni satu macam saya sebut tadilah, kenapa 2009 tu kita buat yang jerbu ketika itu, dan kita juga kawal dari segi harganya. Untuk yang item topeng muka ni dikawal secara perundangan. Dikawal secara perundangan, harga dia. Tadi bekalan pun kita kawal dari segi undang-undang, dan harga pun kita kawal dari segi perundangan, supaya kita tak naklah ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Betul. Harga tu berapa tapi dia manipulasi harga tu, naikkan sampai berkali ganda. Jadi ini menyebabkan orang kata akan mengganggu keperluan dan juga rakyat Malaysia untuk rakyat kita untuk mendapatkan bekalan topeng muka. Jadi that's why kita kontrol harga. Boleh sebutkan berapa dia punya harga yang kita kawal Puan Nordin untuk pelitup muka ni? Kawalan harga ni pertamanya diwatakan di bawah Perintah Kawalan Harga dan Akti Pencatutan Penentuan Harga Maksimum nombor 7 tahun 2020. Kuat kuasa 1 November 2020. Macam yang kita sebutkan tadi tuan, ada 4. Yang untuk kategori pertama tu pelitup muka pembedahan perubatan satu lapisan, untuk peringkat borong diwatakan harga maksimum seunit adalah 5 sen. 5 sen seunit satu unit manakala runcit adalah 7 sen. Jadi maksudnya harga kita kawal di borong dan juga runcit, per unit. Per unit tadi yang Pak Azri sebut tadi. So lagi satu lagi yang kedua adalah 2 lapisan tu, pelitup muka 2 lapisan. 16 sen di peringkat seunit di peringkat borong, dan di peringkat runcit pula adalah 20 sen seunit. Okey. Dan yang ketiga pelitup muka pembedahan perubatan 3 lapisan, 65 sen di peringkat borong, 65 sen seunit. Dan di peringkat runcit seunit adalah 70 sen. 70 sen. Ini adalah harga maksimum yang harga maksimum. Jual bawah tak apa, jangan lebih. Dan yang terakhir tuan, untuk muka pembedahan perubatan N95 N95 di peringkat borong RM5 seunit, manakala dia peringkat runcit adalah RM6 seunit. Ini dia mahal sikit lah, because disebabkan oleh mungkin kualiti penghasilan dia tu, dan mungkin dia punya bahan dia yang dia pakai pasal di dalam tu dia ada lapisan untuk menghalang orang kata COVID ataupun itulah yang berkenaan tu. Jadi that's why benda tu cukup penting. Jadi itu yang menentukan faktor harga lah. Jadi maksudnya harga ni sebenarnya adalah disebabkan kita tengok kan sejak daripada COVID tu banyak company-company yang dia nak buat rekaan dan sebagainya. Ini kena alert jugalah. Harga sekalinya produk mereka dikeluarkan ada termasuk dalam 3-4 kategori ni.
maka pematuhan harga ni perlulah Perlu. Kalau katakan gagal patuhi harga ni satu kesalahan ni. Betul. Satu kesalahan di bawah undang tadilah. Jadi perlu jelas di sini mana-mana yang terjatuh di bawah kategori tadi ni, 4 kategori tadi. Perlu patuhlah dari segi harga-harga yang telah ditetapkan di peringkat borong dan juga peringkat runcit tadi. Ya. Okey, sebab jadi sekarang kalau kita tengok tuan sebelum ni banyak pelitup muka ni banyak lebih kepada farmasi di klinik dan sebagainya. Tapi bila kita tengok perubahan trend penjualan selepas COVID ni, pelitup muka ni banyak di kedai-kedai runcit, di butik dan sebagainya. Banyak tempat. Jadi mungkin mereka ni kurang cakna. Sebab tu kita tekan kat sini. Betul. Menjual pelitup muka ni sebenarnya dia tertakluk dalam skop undang-undang. Jadi kena faham lah. Yalah, kadang kita boleh tengok dekat kotak tu dia tertuliskan apa-apa dia kan. Jadi kita boleh relate lah dengan yang tadi ni. Betul. Jenis apa pelitup muka tu. Jadi berapa harga yang sepatutnya dijual lah. Jadi itu kita boleh lihat dekat situ, dekat kotak luar tu kita boleh nampak. Okey, jadi kita di Malaysia ni sebenarnya ada kilang sebenarnya yang menghasilkan pelitup muka kan. Dia sebenarnya jumlah kilang ni dia telah meningkat selepas isu pandemik COVID lah. Sebelum ni dia terlalu kecil bilangan. Sebelum ni bilangan tu ada tapi kecil lah. Tapi apabila berlaku COVID ni kita nampak memang berlaku peningkatan. Permintaan yang tinggi maka pengeluar pun bertambah lah. Pengeluar pun bertambah. Jadi orang kata bila ada kilang di Malaysia ni jadi kita tak perlu nak bergantung harap sangat dekat negara luar. Pasal ketika COVID tu memang negara-negara yang kita bawa masuk tu, contoh daripada China pun memang dia orang pun perlu pakai banyak. Mereka pun masalah untuk mengedarkan untuk ekspor keluar untuk rakyat dia orang. Jadi dia orang pun mehadkan orang kata penghantaran keluar topeng ataupun pelitup muka ni ke negara kita lah. Jadi kita pun ada menghadapi masalah ketika itu. Mungkin kalau kita flashback sikit tuan waktu tu untuk di peringkat kami lah, kita selalu dengar even barang mentah pun menjadi satu isu untuk penghasilan topeng pelitup muka ni. Bukan sahaja demand yang tinggi, penghasilan dia masa tu kan banyak lockdown dan sebagainya. Mereka nak itu adalah kekan. Jadi dia memberi impak kepada peningkatan kita betul. Kilang di negara kita sendiri. Tapi alhamdulillah lah pihak melalui rakyat Malaysia ni, dia pengusaha-pengusaha terbabit telah berusaha lah sehingga sekarang ni ada lebih kurang dalam sekitar 35 kilang pelitup muka. 35 kilang pelitup muka yang terdapat satu Malaysia lah. Yang untuk menghasilkan pelitup muka ni. Jadi that's why orang kata kita harapkan dengan adanya sebanyak 35 ni jadi akan dapat membantulah kalau katakan dari segi keperluan ataupun untuk memastikan keberadaan. Kalau katakan ditakdirkan benda tu ni memang ada. Jadi kita nak mengurangkan kebergantungan kepada negara luar lah. Dan kita ada produk kita sendiri. Produk kita sendiri. Jadi that's why kami pun memang sering memantau lah dari segi pengeluaran pelitup muka oleh pengimport ni. Dan 35 tuan, pengimport ada 7 ni kalau ikut di sini. Pengimport yang mengimport daripada luar bagi menampung keperluan yang mungkin tak dapat diisi oleh pengilang-pengilang ni berdasarkan permintaan tadi. Jadi kita ada pengimport sebanyak 7 tadi. Yang mengimport daripada pelbagai negara lah. Banyak macam contoh banyak daripada China dan sebagainya jadi that's why kita tengok benda-benda ni supaya dapat memenuhi lah keperluan ataupun keberadaan pelitup muka ni untuk guna rakyat Malaysia lah Okey, lagi satu yang perlu kita kongsi di sini juga. Yang penting juga untuk difahami oleh terutamanya yang berusniaga lah. Barang ekspor, pelitup muka ni adalah dilarang ekspor. Ada larangan ekspor. Dia larang ni sebenarnya dia nak ekspor boleh. Tetapi dengan kebenaran pegawai itu KSU, Kementerian KPDN lah. Dia melalui satu peraturan kawalan bekalan larangan ekspor pindaan 2020 yang berkuat kuasa pada 12 Mac 2020. Kenapa kita nak larang ekspor? Mungkin sajalah Bila barang-barang yang high demand ni, especially terutama dalam keadaan sekarang ni yang peningkatan kes, sekiranya lah kita bagi gambaran dah kata kenapa kita nak larang ekspor ni. Kalau ada demand yang tertinggi dalam negara, kita tak mustahil pengeluar ni akan memberi utama keutamaan pada orang yang boleh menawarkan harga yang lebih tinggi. Kita tak
nak kawal supaya domestik punya keperluan ni cukup, kita buat larangan ekspor. Yes, jadi kita nak pastikan yang kegunaan untuk domestik cukup dulu. Kalau ada lebihan tu mungkin baru kita benarkan lah. Ini kalau rakyat Malaysia pun tak cukup nak pakai pelitup muka dan kenapa kita nak benarkan kan? Mereka yang berjaga ni mementingkan dolar and sen. Tapi kita sebagai kementerian mementingkan kebajikan. Yes, kebajikan rakyat Malaysia sendiri. Jadi that's why kita ada perwataan atau undang-undang yang melarang ekspor ni. Tapi kalau nak ekspor, boleh menulis atau memohon dengan KPDN. Ya. Okey, jadi saya rasa kita dah sentuh tentang pelitup muka dan tuan. Kita harap sikit sebanyak tuan-tuan perempuan penonton dapat jelaslah tentang apa ni pelitup muka ni dari segi perundangan dan juga how kita kawal dari segi bekalan dan juga harganya tadi. Ya, jadi sekarang ni kita pergi kepada komuniti yang kedua iaitu kita beralih pula ke kit ujian pantas antigen. Kit ujian pantas antigen. Ujian kendiri ni. Jadi ni ayat undang-undang tu. Ujian undang tapi yalah yang test kit itulah yang test kit. Yang test kit yang mungkin kita boleh test sendiri tu. Ya, macam sebelum ni kita kena pergi klinik. Betul. Yalah kita pun kadang-kadang nak buat sendiri pun kita rasa bimbang kan sebelum ini tak confident nak jolok masukkan benda tu dalam hidung. Jadi agak menakutkan lah jadi that's why sekarang ni, tapi sekarang ni benda tu dah macam-macam dah ada. Betul. Dia menggunakan ailio lah pun ada, jadi macam-macam sekarang ni, tak perlu nak jolok hidung. Sekarang ni ailio pun ada untuk mengesan COVID ni. Dia punya simptom tu. Simptom ya. Okey, untuk makluman penonton tuan-tuan puan, kit ujian pantas antigen ni ataupun ujian kendiri ni kita wartakan secara perundangan sebagai barang kawalan juga, macam mana tadi pelitup muka juga pada 1 Disember 2021. Ini ketika COVID tu lah. Jadi kita merasakan bahawa perlu kita jadikan dia barang kawalan again untuk pastikan bahawa mencukupi. Jadi tahap keberadaan dia tu cukuplah untuk kegunaan rakyat kita. Sebab waktu tu saya kalau ingat 2021 ni adalah tahun bermulanya teknologi mereka dapat menghasilkan kit. Jadi demand tu sangat tinggi luar biasa. Jadi peranan kerajaan untuk campur tangan supaya setiap rakyat dapat bekalan untuk mereka lah. Pasal ketika itu pun kita di KPDN pun kita menerima banyak aduan tentang nak dapatkan test kit ni memang habis. Sebab pembekal tak banyak. Barangan pun terhad. Jadi kita kena kawal lah. Memang agak inilah waktu tu kita pun berdepan dengan ni juga isu juga pasal nak pastikan keberadaan tu ya. Jadi kerana public dia cuba nak mendapatkan benda tu, pergi satu kedai tu habis jadi dia menyebabkan KPDN rasa benda tu perlu digazetkan ataupun diwartakan sebagai barang kawalan. Ya, untuk memastikan dia cukup lah. Jadi telah diwartakan di bawah undang-undang tadi ni 1 Disember 2021. Ya. Dan kit ujian pantas ni tuan adalah antara yang juga dikawal dari aspek harga. Harga pun kita kawal. Seperti kita cakap pelitup muka tadi. Kit ujian pantas ni pun diwartakan secara perundangan. Kita gazetkan dia punya harga maksimum di bawah Perintah Kawalan Harga Anti Penentuan Harga Maksimum nombor 7 tahun 2021. Ya, kita tak nak lah nanti seperti mana biasa lah ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan kan, menjual harga yang memang tak munasabah ya. Itulah that's why undang-undang kena datang untuk mengawal dan memastikan perkara ini tidak berlaku lah. Dan harga ni tuan dikuasakan bermula pada 5 September 2021. 5 September dan mungkin boleh saya sebutkan boleh. Di sini seperti mana pelitup muka kawalan pun kita buat dari peringkat borong dan juga runcit. Iaitu satu unit diletakkan harga maksimumnya tidak boleh jual RM16 seunit. Manakala di peringkat runcit adalah RM19.90. Selalunya benda tu test kit ni dia dalam kotak lah kan. Dalam kotak tu. Jadi maksudnya dalam bahasa kita ni satu kotak tu katakan kalau peringkat runcit RM19.9, borong RM16. Tidak seperti pelitup muka dia ada spek yang diasingkan. Tapi bila undang-undang ni diletakkan sebegini, maksudnya semua sehingga di test kit ni adalah terpakai harga yang mana maksimum terletak di bawah kategori sebagai test kit tu dia takluk kepada ni lah
Dan juga yang jenis-jenis tu ada. Jenis-jenis tu maksudnya sama yang tersebut tadi. Saliva tu adalah ujian IELO. Pakai IELO. Nasal adalah hidung. Masuk hidung tu yang saya cakap tadi menakutkan. Kena masuklah hidung kan. Ini pun kena ada skill jugalah. Dan ada juga yang dia datang dua-dua boleh. Dua-dua sekali. Nak pakai melalui hidung pun boleh, nak melalui IELO pun boleh. Yalah, kadang-kadang kan kita nak test ni dekat kanak-kanak kan. Macam betul. Kita orang dewasa ni okey lah. Tapi kanak-kanak kadang tu nak masukkan dalam hidung memang dia akan orang dewasa pun kan. Bukan pula kanak-kanak kan. Jadi that's why pihak pengeluar ni dia datang dengan orang kata teknologi pilihan lah, termasuklah IELO dan sebagainya. Jadi untuk kita buat ujian setakat ni yang ni je lah yang kita rasa ada di pasaran. Mungkin ada lagi tapi tu melalui kaedah IELO dan juga hidung lah. Betul. Dia setakat ni kita ada sebanyak 8 kilang pengeluar test kit di Malaysia ni. Yalah, dia tak tinggi macam mana tadi pelitup muka tadi. 8 kilang setakat ni yang mengeluarkan kit ujian pantas antigen ni. Jadi setakat ni orang kata kita harap dapat memenuhi lah permintaan daripada rakyat Malaysia ni. Walaupun tak banyak tuan, tapi maksudnya kita mampu mengeluarkan produk kit ujian pantas ni untuk keperluan rakyat di negara kita. Yalah, lagi satu pula kita ada pengimport ni. Pengimport pun banyak ni, 106 yang membawa masuk ni daripada luar. Jadi okey lah, maksudnya dia balance lah dekat situ. Walaupun kilang tu tak banyak, tapi dari segi pengimport tu kalau ikut rekod kita 106 pengimport setakat ni yang membawa masuk untuk keperluan rakyat Malaysia lah. Maksudnya kita ada dua sumber, satu domestik dan juga kita import daripada luar. Ya, itu untuk bagi orang kata menampung lah keperluan ni. Stok di negara kita takut yang domestik tak cukup, jadi ini ditampung oleh pengimportan daripada luar lah. Jadi tuan, kalau disebut pasal kedua-dua perkara tadi pelitup muka, test kit, macam ialah kita Kementerian KPDN ni adalah mengawal bekalan, tapi sebenarnya apabila dilihat dari skop yang masuk kesihatan ni, dia ada satu sektor yang agensi tertentu lah. Dia ada satu bidang yang berbeza. Jadi kita untuk perkara ni kita berkolaborasi, bekerjasama dengan agensi lain. Ataupun kita selalu kita sebut secara ringkas MDA lah. Medical Device Authority. Ini dia satu agensi di bawah Kementerian Kesihatan lah. Kita selalu bekerjasama dengan dia orang ni untuk memastikan orang kata satu kita pihak KPDN dari segi keberadaan tu. Dari segi spek tu MDA tu mungkin dari segi spek lah technically lah. Kita tak nak nanti agensi berkenaan pun dia tak nak lah kalau katakan benda-benda yang dibawa masuk ni dia tak mematuhi ataupun substandard katakan. Jadi kita tak nak seperti itu. Sebab kesihatan ni dia perlukan agensi yang pakar dalam bidang ini. Jadi kita bekerjasama dengan mereka lah. Betul. Jadi benar-benar dibuat pun orang kata untuk kemaslahatan rakyat kita lah, supaya tidak berlaku orang kata benda ada tapi orang kata dari segi quality out. Jadi setakat aksesori je. Aksesori kita tak nak seperti itu. Jadi agensi pun tak nak seperti itulah. Tak boleh mengekang penularan. Pasal benda ni macam contoh COVID ni dia menyebabkan kematian. Boleh membawa kematian, jadi that's why kita perlu lebih orang kata jagalah. Kami KPDN dan juga pihak agensi yang berkenaan tadi, kita perlu lebih orang kata prihatin, lebih cakna tentang isu-isu inilah, kerana benda ni dia membawa kepada kehilangan nyawa dan sebagainya. Jadi that's why undang-undang ni perlu tegas lah. Jadi kita nak nasihat jugalah pihak-pihak yang tadi ni yang menjual ataupun yang mengeluar kan. Yang mengeluar, mengedar pelitup muka dan juga test kit tadi ni untuk mematuhilah undang-undang ni. Betul. Sejak bila kita kata bila dia jadi barang kawalan, dia bawah undang-undang. Nak tak nak kita perlu patuh undang-undang sekiranya kita berurus niaga dengan barang kawalan macam ni. Di bawah atau bekalan 961 ni dia ada, jangan contoh mengenalkan syarat-syarat yang tidak munasabah kan, menyorokkan bekalan, jangan sorok bekalan. Jadi itu yang kami perlu maklumkan kepada tuan-tuan dan puan dan ataupun pendengar-pendengar ataupun yang terbabit dengan urus niaga barang-barang ni perlu patuh undang-undang lah, supaya benda-benda yang kita sebut tadi tak berlaku dan akhirnya rakyat kita mendapat benefit lah
kita semua mendapat benefit daripada apa yang telah kita buat ni. Ada tujuan-tujuan tertentu ada sebenarnya tujuan kenapa tertentu. kita kawal supaya inilah untuk memastikan kita sekali lagi tekankan memastikan keberadaan cukup di pasaran. Betul. Jadi itulah kita kawalan orang kata pencegahan tu cukup penting. Ya, pasal benda ni COVID ni kita tak nampak kan. Tapi that's why pencegahan seperti mana yang diumumkan oleh yang berhormat Menteri Kesihatan baru ni, supaya kita mengambil langkah-langkah tu. Memakai pelitup muka kan. Kalau ada gejala-gejala tu kena cepat-cepatlah kena buat ujian sendiri ataupun pergi ke klinik yang berhampiran. Lately ni dia banyak sekali juga disarankan oleh KKM. Maksudnya perkara tu perlu diambil serius. Jangan orang kata bila dah terhantuk baru nak tergadah. Jadi that's why kita pencegahan itu pencegahan lebih baik cukup penting ya. Pasal kita ialah mungkin antibody kita kuat, tapi what about anak-anak kita ya, yang anak kecil dan sebagainya. Jadi that's why kita kena lebih prihatin. Bila ada gejala dan sebagainya. Jadi itulah yang peranan yang kami di KPDN boleh lakukan untuk demi memastikan satu, keberadaan, dan juga yang keduanya memastikan orang kata isu-isu berkaitan dengan COVID ni kita membantulah agensi-agensi lain khasnya di bawah KKM ni untuk menurunkan kadar penularan COVID ni, jangkitan COVID ya. Pasal COVID ni dia tak kenal siapa dia tak kenal siapa jadi semua dia boleh menyerang. Jadi that's why penting yang kita jaga kesihatan, jaga diri dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa setakat ini saja Puan Azrin. Tuan-tuan dan puan yang kami boleh share berkenaan dengan dua benda komuniti yang telah kami share tadi, iaitu pelitup muka dan juga kit ujian pantas antigen tadi. Jadi itulah dalam Borak Santai SKB, podcast Borak Santai SKB ini kita share info-info yang mungkin sebelum ni tuan-tuan dan puan tak sedar ataupun tak tahu. Jadi inilah wadah. Sebenarnya pelitup muka ni ada barang adalah barang kawalan. Jadi inilah wadah yang paling tepatlah untuk kami berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Kita doakan yang terbaik untuk semua pihak. Jadi sehingga ketemu lagi dalam rancangan podcast Borak Santai SKB, Rakyat Cana, Peniaga Politika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.